Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Haja Marina dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Katrina Alvasia anak Husin dan juga rakan saya iaitu Carol Irene Hawkin akan membentangkan tugasan 3 iaitu pembentangan kumpulan NPDL bagi kursus pengajaran kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3073 dan kursus Kedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3063. Tajuk bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang telah kami hasilkan ialah buku Kanak. Perkataan Kanak merupakan akronim bagi kata nama am dan khas. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kata nama am dan kata nama khas bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Baiklah, fokus pengajaran dan pembelajaran bagi bahan bantu belajar ini yaitu standard kandungan 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran pula 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks, kata nama am dan kata nama khas. Bahan bantu belajar ini sesuai bagi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan tata bahasa. Baiklah, isi kandungan yang terdapat dalam bahan bantu belajar ini yaitu yang pertama, definisi kata nama am dan kata nama khas. Dan yang kedua, contoh kata nama am dan kata nama khas. Ketiga, perbezaan penggunaan kata nama am dan kata nama khas. Keempat, contoh penggunaan dalam ayat. Dan yang kelima, yaitu aktiviti pengukuhan. Tajuk yang pertama ialah definisi bagi kata nama am dan kata nama khas. Mari mulakan. Berikut merupakan definisi bagi kata nama am. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya seperti orang, binatang, benda, dan sebagainya. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Baiklah, berikut pula merupakan definisi bagi kata nama khas. Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya dimulakan dengan huruf besar. Kata nama khas ini juga merujuk kepada nama orang, nama binatang, nama tempat, dan sebagainya. Tajuk yang kedua pula yaitu contoh kata nama bagi kata nama am dan kata nama khas. Mari kita sama-sama saksikan contoh-contoh kata nama berikut. Apakah contoh kata nama am? Baiklah, pertama sekali yang terdiri daripada manusia seperti kakak dan abang. Kedua, yaitu haiwan
seperti harimau dan kucing. Yang ketiga yaitu tempat seperti hospital dan sekolah. Contoh bagi kata nama khas pula yaitu pertama, Si Tongpong. Kedua, Sekolah Kebangsaan Srigaya. Ketiga, Nur Kasdina Ashura. Keempat, Muhammad Aswan Syafi. Dan yang kelima yaitu Hospital Queen Elizabeth I. Tajuk yang ketiga merupakan perbezaan penggunaan kata nama am dan kata nama khas. Mari mulakan. Perbezaan penggunaan kata nama am dan kata nama khas yang pertama merupakan perbezaan penggunaan dari aspek binatang. Kucing merupakan kata nama am, manakala nama bagi kucing tersebut, yaitu si Oyen, merupakan kata nama khas dan ejaannya perlu dimulakan dengan huruf besar. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Arnab merupakan kata nama am, manakala nama bagi arnab tersebut, yaitu si putih, merupakan kata nama khas dan ejaannya perlu dimulakan dengan huruf besar. Perbezaan penggunaan yang kedua yaitu tempat, seperti hospital yang merupakan kata nama am. Hospital menjadi kata nama khas apabila hospital itu disebut atau ditulis namanya, seperti Hospital Tuanku Jafar. Huruf besar ditulis bagi setiap perkataan nama hospital itu, yaitu Hospital Tuanku Jafar. Kedua, yaitu sekolah. Sekolah menjadi kata nama khas apabila disebut atau ditulis nama sekolah itu, seperti SK Sri Petaling. Huruf besar ditulis bagi setiap perkataan, yaitu SK Sri Petaling. Perbezaan penggunaan kata nama am dan kata nama khas yang ketiga, seperti kereta, merupakan kata nama am kerana ditulis huruf kecil pada permulaan perkataan. Kereta menjadi kata nama khas apabila nama kereta itu ditulis, seperti Myvi, dengan huruf besar pada mula perkataan Myvi itu. Kedua, seperti telepon, dengan huruf kecil di hadapannya kerana kata nama am, dan telepon menjadi kata nama khas apabila nama telepon itu ditulis, seperti Samsung, dengan huruf di hadapannya yaitu S ditulis dengan huruf besar. Tajuk yang keempat pula merupakan contoh penggunaan kata nama am dan kata nama khas dalam ayat. Mari mulakan. Berikut merupakan
merupakan contoh penggunaan kata nama am dalam ayat. Contoh yang pertama merupakan contoh bagi aspek orang. Ayah dan ibu pergi ke Kuala Terengganu. Perkataan ayah dan ibu merupakan contoh kata nama am dalam ayat tersebut. Contoh yang kedua pula merupakan contoh bagi aspek binatang. Keluarga saya suka membelah kucing. Perkataan kucing merupakan contoh kata nama am dalam ayat yang kedua. Seterusnya ialah contoh bagi aspek benda. Rumah itu sangat besar dan mewah. Perkataan rumah merupakan contoh kata nama am dalam ayat tersebut. Contoh yang terakhir pula merupakan contoh bagi aspek tempat. Fikri dan rakan-rakannya sedang mandi di sungai. Sungai merupakan kata nama am dalam ayat yang terakhir. Seterusnya merupakan contoh bagi penggunaan kata nama khas dalam ayat. Contoh yang pertama merupakan contoh bagi aspek orang. Encik Mustafa tidak terbuat kerja yang berat itu. Perkataan Encik Mustafa merupakan contoh kata nama khas dalam ayat tersebut. Contoh yang kedua pula merupakan contoh bagi aspek binatang. Adik menangis kerana si tompok telah hilang. Si tompok merupakan contoh kata nama khas dalam ayat yang kedua. Seterusnya ialah contoh bagi aspek benda. Kereta Proton Saga itu dipandu oleh abang. Proton Saga merupakan contoh kata nama khas dalam ayat tersebut. Contoh yang terakhir pula merupakan contoh bagi aspek tempat. Ibu bapa mereka baru sampai dari Sarawak. Perkataan Sarawak merupakan contoh kata nama khas dalam ayat yang terakhir. Kita sudah sampai ke penghujungnya, yaitu tajuk kelima, aktiviti pengukuhan. Mari kita sama-sama mulakan. Baiklah, berikut merupakan latihan pengukuhan yang pertama. Soalannya berbunyi, klasifikasikan perkataan di bawah mengikut golongan kata nama yang sesuai. Baiklah, perkataan yang pertama yaitu rumah. Adakah rumah merupakan golongan kata nama am atau kata nama khas? Baiklah, jawapan yang betul ialah rumah merupakan golongan kata nama am. Seterusnya, Proton Saga. Adakah Proton Saga merupakan kata nama am atau kata nama khas? Jawapan yang betul ialah Proton Saga merupakan golongan kata nama khas. Seterusnya yaitu perkataan ibu. Adakah ibu merupakan golongan kata nama am atau kata nama khas? Jawapan yang benar ialah ibu merupakan golongan kata nama am. Seterusnya kedai. Adakah perkataan kedai kata nama am atau kata nama khas? Baiklah, jawapan yang benar ialah kedai merupakan golongan kata nama am. Seterusnya, Hamid. Adakah Hamid merupakan kata nama am atau kata nama khas? Jawapan yang benar ialah kata nama khas. Seterusnya pula ialah perkataan kerbau.
Adakah kerbau merupakan kata nama am atau kata nama khas? Baiklah, jawapan yang betul pula ialah kata nama am. Seterusnya, rantai. Rantai, adakah kata nama am atau kata nama khas? Baiklah, jawapan yang betul ialah kata nama am. Perkataan Sarawak pula, adakah kata nama am atau kata nama khas? Baiklah, jawapan yang betul ialah kata nama khas. Seterusnya, si belang. Si belang merupakan kata nama khas. Akhir sekali yaitu Wisma Merdeka. Wisma Merdeka merupakan golongan kata nama khas. Syabas murid-murid kerana dapat menjawab dengan baik bagi latihan pengukuhan yang pertama ini. Baiklah, berikut merupakan latihan pengukuhan yang kedua bagi kata nama am dan kata nama khas. Soalannya berbunyi, baca ayat-ayat di bawah ini, kemudian isi tempat kosong bagi jawapan yang sesuai. Ayat yang pertama, Haliza dan kakaknya suka membaca. Jawapan yang dipilih yaitu buku. D. Jawapan yang dipilih yaitu Perpustakaan Negeri Sabah. Baiklah, ayat yang kedua yaitu penduduk. Jawapan yang dipilih yaitu Kampung Bahagia. Sentiasa menghormati. Jawapan yang dipilih yaitu lelaki. Tua yang budiman itu. Seterusnya ayat yang ketiga yaitu rakyat. Jawapan yang dipilih yaitu Malaysia. Akan mengibarkan. Jawapan yang dipilih yaitu bendera. Jalur gemilang pada bulan kebangsaan. Keempat yaitu dalam kurungan menangis teresak-esak. Jawapan yang dipilih yaitu kakak. Menangis teresak-esak semasa mencari. Jawapan yang dipilih yaitu si tompok. Yang hilang. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang kelima, abang bekerja sebagai. Jawapan yang dipilih yaitu doktor. D. Jawapan yang dipilih Hospital Queen Elizabeth I. Syabas murid-murid kerana dapat menjawab latihan pengukuhan yang kedua dengan amat baik. Tamatlah sudah pembentangan kami mengenai bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi yang telah kami hasilkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.